Langkawi tak akan aman sehingga 7 keturunan dan menjadi padang jarak padang terkukur. Mak dan bapa Masuri dipercayai datang daripada Thailand. Dua orang tua ni bila berhijrah kat kampung Mawat ni buat satu pondok di situ, maka di pondok itulah lahirnya Masuri. Jadi memang Masuri diperanakkan di kampung Mawat. Kalau kita tengok sekeliling kampung ni, kita nampak sawah padi, bendang. Sawah padi ni wujud semasa zaman Masuri lagi. Satu peristiwa berlaku semasa Masuri remaja lagi. Oleh sebab orang-orang sini berjauhan dengan laut, maka mereka ni kebanyakan di sini dia orang kerja sebagai penanam padi. Dia orang tanam padi, bila padi dah masak, dia orang potong padi. Habis semua padi dipotong, dia orang simpan padi dalam jelapang. Masa ni dia orang tunggu-tunggu setahun sekali waktu malam adik selepas padi semua masak, dia orang simpan padi, dia orang adakan satu pesta untuk bukan apa untuk nak seronok. Pesta ni dinamakan pesta mengemping padi. Artinya tumbuk padi buat emping. Macam-macam aktiviti ada. Memang ramai, memang meriah. Semua orang datang. Jadi untuk memeriahkan dia orang punya pesta tadi, Datuk Pengulu dijemput bersama untuk memeriahkan dia orang punya pesta. Datuk Pengulu nama dia Wan Yahaya. Dia dilantik oleh Sultan Kedah menjadi Pengulu semasa zaman Masuri. Bahkan dia dapat satu gelaran daripada Sultan Kedah, iaitu Datuk Seri Pekemajaya. Jadi apa kata Datuk Pengulu adalah kata Sultan. Siapa pun tak boleh engkar. Isteri dia bernama Wan Mahora. Datang dua ni kat kampung ni. Sampai saja kat kampung ni, dalam ramai-ramai orang datang tadi, tiba-tiba Datuk terpandang pada Masuri. Oleh sebab Masuri ni cantik, maka dia terpegun dengan kecantikan Masuri. Dia tak pernah pun tengok Masuri. Inilah kali pertama dia tengok. Tapi dia pernah dengar cerita Masuri, rupa Masuri tapi tak pernah tengok. Jadi melalui orang kampung, Datuk dapat tahu itulah Masuri. Datuk baru dia tahu. Jadi banyaklah benda-benda yang dia dapat melalui orang kampung mengatakan yang Masuri ini bukan saja cantik daripada paras rupa dia, tapi cantik budi pekerti dia. Suka tolong orang bila dia minta tolong, tak suka menyakiti hati orang. Selain boleh tu, kuat pula beramal ibadat. Jadi oleh sebab semua kualiti yang baik tadi ada pada Masuri, Datuk kalau boleh dia nak buat adik-beradik dengan Masuri. Dia teringat dia ada adik. Adik dia bernama Wan Darus. Maka dia kahwinkan Wan Darus dengan Masuri. Jadi adik-beradik lah. Sampailah hajat dia. Walaupun Datuk Pengulu suka pada Masuri, tetapi isteri dia tak suka pada Masuri, benci dengan Masuri, iri hati dan cemburu dengan Masuri. Sebab Masuri lebih cantik daripada dia. Orang kampung lebih suka bermesra dan bergaul dengan Masuri. Jadi dia rasa diri dia terpinggir. Itulah dia benci sangat dengan Masuri. Tapi dia tak tunjuklah dia punya kebencian. Dia diam saja. Dia hanya simpan di dalam hati dia. Dia cuma tunggu masa dan ketika. Selepas kahwin tak beberapa lama, Sultan Kedah dapat tahu yang suami Masuri, adik Datuk tadi yang bernama Wan Darus tadi adalah seorang pendekar, pandai main senjata dia. Pandai ilmu silat. Artinya dia pandai ilmu perang. Oleh sebab itu dia dijemput oleh Sultan Kedah ke Kuala Kedah membantu orang Kedah berperang dengan orang Siam. Baik sekarang, di Langkawi tak adalah suami Masuri. Maka Wan Mahora, kakak ipar Masuri ataupun isteri Datuk tadi ambil kesempatan ini buat fitnah. Dia bagi tahu pada suami dia, pada Datuk Pengulu, mengatakan yang Masuri ini sudah curang kononnya, menduakan suami dia. Dia sudah berjumpa dengan seorang pemuda, seorang penyair muda yang datang daripada Sumatera bernama Derambang. Jadi bila Datuk dapat aduan daripada isteri dia, maka dia terus saja hukum Masuri. Inilah tak adilnya Datuk Pengulu.
Sepatutnya dia kena cari bukti, dia kena cari saksi. Ini tidak. Terus saja hukum Masyuri. Hukumannya memang berat adik. Hukumnya bunuh. Orang Datuk semua berkumpul, pergi ke rumah Masyuri, tangkap dia, heret dia kepada masyarakat. Lebih kurang 6 km daripada sini untuk dibunuh adik. Ini adalah arahan Datuk Pengulu sendiri. Datuklah yang arah Masyuri dibunuh di sana sebab di sana orang lebih ramai daripada kampung Mawat ini. Bagi Datuk, dia suka tengok orang ramai tengok Masyuri kena bunuh. Kalau boleh satu Langkawi dia nak suruh tengok Masyuri kena bunuh. Dia cuba nak insafkan orang kampung semua supaya jangan berlaku benda-benda yang tak elok. Kalaulah ada di antara orang kampung yang rasa nak buat benda yang sama, tak beranilah. Sedangkan Masyuri, adik ipar dia sendiri, dia sanggup bunuh. Jadi Masyuri dibawa kepada masyarakat. Sampai di Padang Masyarakat, dia ditambat pada sebatang pokok mati dekat satu simpang 3 di Padang Masyarakat. Dia ditambat di sana, tak bagi makan, tak bagi minum sehingga beberapa minggu dia. Mengapa tak bunuh saja Masyuri pada hari pertama dia ditangkap? Mengapa biar dia sampai berminggu-minggu tertambat di pokok tu? Bukan dia orang tak mau bunuh. Bukan Datuk tak mau bunuh, tapi tak boleh bunuh Masyuri. Orang Datuk cuba bunuh Masyuri gunakan kerih. Tak makan dengan kerih biasa. Habis tak makan dengan kerih, ambil pisau, sopa juga. Bila tikam dia tak keluar pun darah dia. Tak ada senjata yang boleh bunuh dia. Tetapi Masyuri tahu yang dia akan mati kesudahan dia. Bukan mati kerana dibunuh. Tak ada senjata yang boleh bunuh. Tapi mati kerana tak makan. Itulah dia bagi tahu semasa dia terikat di pokok, dia bagi tahu pada abang ipar dia, pada Datuk Pengulu. Datuk, kalau nak bunuh dia juga boleh. Baliklah ke rumah dia. Cari satu kerih pusaka kayak Datuk nenek dia dulu yang tersembunyi di rumah tu. Kerih tu saja yang boleh menyebabkan dia mati. Apabila rahsia ini terbongkar, Datuk semua datang ke rumah Masyuri, cari kerih tu sampai jumpa. Kerih tu dia jumpa atas halang rumah. Bila jumpa kerih tu, bawa balik kepada masyarakat untuk bunuh Masyuri. Sampai saja kerih di hadapan Masyuri, Masyuri tahu yang dia akan mati kesudahannya. Sebab kerih tadi dah ada di tangan Datuk. Apa dia boleh buat? Hanya berdoa pada Tuhan saja. Ya Allah, ya Tuhanku, buktikan kekayaanmu. Sekiranya diri aku ni bersih, maka darah aku putih. Masyuri cuba nak bagi tahu pada orang kampung yang memang ramai menyaksikan pembunuhan dia tu. Nak bagi tahu kata dia di pihak yang benar. Sebaik saja dia ditikam dengan kerih pusaka tadi, memang darah yang keluar memancut pada badan dia. Darah putih seperti dia cakap. Barulah orang kampung yang memang selama ini tahu Masyuri tak bersalah, bertambah yakin orang kampung dengan bukti yang mereka tengok sendiri. Datuk dan orang-orang dia yang bunuh Masyuri mula rasa kesal yang amat sangat di atas kelanjuran dia orang. Tapi dah terlambat. Jadi sebelum dia mati dia sempat juga berkata-kata secara penghabisan dan terus bersumpah. Selepas kematian dia tak lama apa yang dia bersumpah berlaku di bumi Langkawi. Tak pernah lagi Langkawi ni tak ada hujan. Tapi selepas kematian dia, selepas sumpahan dia ni, tak ada hujan bertahun-tahun di bumi Langkawi. Sehingga tanah jadi kering, kontang, mekah, apa pun tak boleh tumbuh di bumi Langkawi. Ini satu bencana sumpahan dia. Selepas itu orang Siam ni serang Langkawi, bakar rumah-rumah, rompak dan sanggup bunuh. Semasa Masyuri kena bunuh tadi, Masyuri dah pun mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Wan Hakim, masih dalam buaian menangis ketika ibu tu dibunuh. Jadi keluarga yang terdekat dengan Masyuri, dia orang takut nanti dapat tahu rahsia ni kepada Datuk Pengulu. Bukan saja ibu dibunuh, tapi anak mungkin akan dibunuh. Itu dia orang curi anak tu, sembunyi, seluduk anak tu, bawa jauh daripada sini. Anak tu dibawa ke Phuket. Selepas pembunuhan dia, baliklah suami dia balik ke Langkawi nak berjumpa dengan anak dia Wan Hakim, nak berjumpa dengan isteri dia Masyuri.
Suami Masuri tak pernah pun tengok anak dia. Sebab semasa dia tinggal Langkawi, Masuri dah pun mengandung. Dia tak sempat tunggu dan tengok isteri tu bersalin. Tapi semasa dia berperang kat sana, dia tahu yang sampai masa dah isteri dia bersalin. Balik kat sini dia tanya mana anak dia. Siapa pun tak boleh bagi tahu sebab orang yang curi anak tu ni tadi tak bagi tahu pada siapa pun. Dia orang nyah bawa anak tu ke Phuket. Baru dia tanya mana Masuri. Orang kampung bagi tahulah Masuri dah pun dibunuh oleh abang dia sendiri. Walaupun dia mampu bunuh abang dia, tapi dia tak sanggup bunuh. Sedangkan abang dia gamak bunuh isteri dia. Dia merajuk. Dia bawa dia rintah ke mana selepas itu.